Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Mishida. Jadi hari ni saya buat video dalam kereta. Kerana apa? Kerana kat dalam rumah sungguh bising. Saya kat luar hujan lebat seperti yang Mishida tengok. Sekarang tengah hujan. Jadi saya kat dalam rumah, mak saya tengah blender, so tengah masak, agak bising sedikit. Bila kat ruang tamu adik saya tengah bermain game, so saya tak boleh buat video. Jadi saya ambil inisiatif untuk buat dalam kereta. Jadi kenyang. Jadi pada sekarang ini saya ingin menceritakan berkenaan dengan penilaian prestasi secara umum. Jadi seperti yang kita tahu, penilaian prestasi itu merupakan satu aktiviti pengurusan sumber manusia untuk menentukan kecekapan, keberkesanan pekerja, untuk kita nilai semasa dia bekerja dalam satu tempoh masa yang tertentu. Jadi dalam hal ni, pihak sumber manusia perlu menilai semua pekerja-pekerja dari atas hingga ke bawah untuk dia menilai prestasinya sama ada prestasi meningkat ataupun tidak. Tujuannya adalah untuk yang pertama, membolehkan pekerjanya dan majikan berbincang tentang masalah-masalah yang berada dalam organisasi. Yang kedua, pasal tuntutan papasan. Tuntutan papasan. Kebanyakan organisasi membuat penilaian prestasi adalah untuk pampasan. Bila mana hujung tahun bonus disediakan oleh syarikat. Jadi pihak semua manusia perlu membuat penilaian prestasi untuk kita ukur sama ada dia ni layak ataupun tidak dapat pampasan. Pampasan sencita kita panggil bonus lah. Kita panggil bonus. Gitu. Yang seterusnya adalah untuk keperluan latihan dan pembangunan. Bila kita ada penilaian prestasi ini sendiri, kita boleh ukur sama ada dia ni tahap dia turun atau meningkat. Jadi kita boleh lihat kalau dia tahap prestasinya rendah, kenapa? Mesti ada masalah yang dia lakukan, mesti ada kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita hantar dia ke latihan, hantar dia training. Sebagai contoh, pekerja itu dalam bidang dalam departmen atau bahagian mesin. Kenapa produk yang dikeluarkan tidak mengikut piawaian yang ditetapkan atau SOP, bentuknya cacat, mesti ada kesalahan daripada pekerja. Jadi dihantar pekerja itu pergi training dalam mengendalikan mesin. Itu contohnya. Jadi apa yang dilihat dalam semasa penilaian prestasi? Yang pertama, hasil kerja individu. Di mana dia akan lihat, dia akan suruh pekerja tu buat kerja, dia tengok hasil kerja individu tu sendiri sama ada lepas tak target syarikat atau organisasi. Kalau lepas, baguslah. Yang kedua adalah gelagat dia sendiri dalam organisasi. Bagaimana kelakuan dia. Gelagat dia ketika bekerja, sama ada gelagat dia baik, menunjukkan contoh, memberikan satu role model kepada pekerja lain. Yang ketiga adalah sikap pekerja itu sendiri. Sikapnya yang tidak orang panggil suka memburuk-burukkan orang, suka mencanang sana sini. Itu adalah satu-satu sikap yang buruk. Kalau kita bekerja, kita dalam satu kumpulan, kita bentuk dalam satu kumpulan, kita bekerja sama. Itu je. Jadi apakah kegunaan penilaian prestasi? Yang pertama adalah untuk merancang sumber manusia. Sebagai contoh, kita dah buat penilaian prestasi ini. Kita dah buat penilaian prestasi, kita tengok kenapa di sesuatu bahagian ni dia tidak menjalankan operasi dengan baik, tidak teratur. Mesti ada sebab. Yang pertama, mungkin kekurangan pekerja. Dia memerlukan manpower yang cukup, yang mantap, yang banyak. So
itu adalah perancangan sumber manusia untuk mengambil pekerja baru untuk bekerja di organisasi itu sendiri. Itu adalah salah satu poin untuk perancangan sumber manusia. Yang kedua adalah untuk pengambilan dan pemilihan. Okay, so dia dah merancang. Department ni tak cukup orang, so dia membuat pengambilan dan pemilihan. Dia hire pekerja. Dia ambil pekerja tu, dia dah memilih kerja dan dia diserap masuk pekerja. Yang ketiganya adalah untuk latihan dan pembangunan, seperti yang saya cakap tadi, di mana bila kita tengok penilaian prestasi, pekerja tu skillnya kurang, banyak kecacatan terhadap produk, so dia hantar ke latihan dan pembangunan pekerja supaya tiada kesalahan yang pekerja itu lakukan lagi. Seterusnya adalah pentadbiran pampasan. Seperti yang saya cakap lagi. Kenapa kena adanya penilaian prestasi? Yang seterusnya adalah untuk pampasan, di mana dia untuk jadi kayu ukur. Orang panggil kayu ukur untuk mendapat sesuatu pampasan itu sendiri. Mana contohnya bonus lah, orang panggil pampasan ni bonus. Kalau syarikat tu ada bonus, so buat penilaian prestasi. Kalau lepas, dapatlah bonus tu. Seterusnya adalah kenapa punca kegagalan penilaian prestasi itu sendiri. Yang pertama, pihak sumber manusia itu sendiri kekurangan maklumat, tidak mempunyai skill. Sumber manusia ni sendiri tak tahu buat kerja untuk menilai prestasi, atau organisasi tidak membantu dia untuk membuat penilaian prestasi. Pengurus tidak bersedia. Macam-macam lah yang kita boleh cakap keburukan kalau kita gagal dalam menilai prestasi ni. Seperti yang saya dah list-listkan tadi, itu adalah salah satu contoh kenapa penilaian prestasi itu gagal berlaku, gagal untuk dilaksanakan. Jadi sekian saja saya punya video penilaian prestasi secara umum. Jadi apa yang saya simpulkan, saya kisahlah bercakap tentang apa itu penilaian prestasi, tujuan dilakukan penilaian prestasi, kenapa nak lakukan penilaian prestasi, semua berkenaan dengan penilaian prestasi saya telah jawab, saya telah ceritakan tentang penilaian prestasi. Jadi saya Muhammad Adah Hamid Suki ingin menasihatkan kepada semua, janganlah keluar rumah. Walaupun ada tajuk, saya tetap nak nasihatkan, jangan keluar rumah pada waktu macam ni. Sebab ialah kita COVID-19, bahaya. Takut kita sendiri yang kena. Bila kita sendiri kena, adik-adik-beradik kita kena, saudara mara kita kena, jadi berkena-kena-kenalah. Itu yang susahnya. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.